Terima kasih teman-teman peguam, saudara Mustani dan saudara Rafiq, lead council kita. Okey. Hari ini kalau tanya saya sangat berpuas hati dengan apa yang berlaku. Pertama, kena faham betul-betul bahawa saya telah menulis satu posting Facebook apabila membaca, sebaik saja membaca dua tulisan di Bloomberg dan NST Business Singapore. Hari ini saya didakwa dan telah dihadirkan salah seorang daripada penulis tersebut. Kita difahamkan tadi bahawa Bloomberg ada satu piawaian yang agak ketat dalam isu penulisan. Dia ada sistem di mana 2-3 sumber memasukkan dalam satu sistem dan menukar dia dalam bentuk laporan. Ram Anand mengakui bahawa dia memang terlibat dalam memberi maklumat sehingga dihasilkan laporan tersebut. Satu, dengan sistem tersebut dia terus mempertahankan bahawa semua penulisan tersebut adalah benar. Dalam penulisan tersebut kita kena ingat dan kena faham, diulang tadi ditanya oleh pendakwa dan disoal balas oleh juga lead by our counsel. Pertama, ada pertemuan, memang ada pertemuan dan apa namanya ni wakil yang di Pertuan Agong, melibatkan juga Perdana Menteri, melibatkan juga 2 tycoon judi. Ini yang saya tulis, ini yang saya kritik, kan. Tetapi cuba dimanipulit oleh pendakwa apa semua, itu persoalan lain. Tetapi benda itu benar berlaku dan dia mempertahankan, termasuk ditanya oleh pendakwa tadi bahawa berkenaan dengan 20% pegangan yang di Pertuan Agong Budi Mulia dalam Forest City, kan, yang mana dalam artikel saya yang dipertikaikan pula ialah berkenaan dengan perlembagaan negara, artikel 34/3 yang menyebut bahawa Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan pernah dihujah oleh ahli Parlimen Pasir Gudang dalam Parlimen, ia juga menggambarkan seharusnya terpakai kepada semua raja-raja Melayu bahawa tak boleh aktif niaga. Maksud aktif niaga tu 20% significant share. Yang ini juga saya tulis sebagai nasihat saya, pandangan hamba patik rakyat kepada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan seluruh raja-raja Melayu. Jangan, perlembagaan ini ditulis atas satu semangat untuk menjaga dan mengekalkan relevansi sistem raja-raja Melayu. Dan itu yang saya kritik, bagaimana ahli perniagaan yang tamak dan ada ahli-ahli politik yang korup ni dalam bahasa bahawa sanggup melakukan apa saja demi kepentingan tertentu, mengotorkan institusi raja-raja Melayu. Saya nak mempertahankan institusi raja-raja Melayu. Saya tidak menghina, malah DPP tadi beberapa kali tersasul, kan, dengan tanya, adakah ia menghina Vincent Tan? Apa pula kau nak? Ini bertuduhan bukan hina Vincent Tan, ini kau tuduh aku hina Raja Melayu. Sasut, kan. Jadi kita nampak benda itu, akhirnya saya boleh menerima apa juga keputusan, sebab bagi saya ialah mahkamah tetap tempat yang terbaik untuk mendapatkan keadilan, untuk menterjemahkan undang-undang. Tetapi yang bersalah hari ini pertama sekali ialah kerajaan yang kita ada. Akta hasutan ni, kamu bantai Dr. Mahathir pakai akta hasutan dulu apa semua, kan. Sedangkan Anwar hari ini menggunakan akta hasutan lebih banyak daripada Dr. Mahathir dan lebih bersifat kepentingan dia. Kedua ialah, yang saya paling risau ialah kalau saya kena, saya mungkin boleh kena, tak ada apa masalah, kita boleh pergi merayu, apa pun, kita pergilah proses itu. Tetapi siapa lagi nak jadi benteng untuk mempertahankan Raja Melayu? Siapa lagi nak bercakap kerajaan buat ikut suka, manipulate semua benda, media buat itu ini apa semua, tapi akhirnya siapa berani nak pertahan Raja Melayu? Nak berdasarkan perlembagaan, raja berperlembagaan itu harus terus diperkasakan, kan. Dan kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku, hamba patik nak mempertahankan Tuanku, kan. Lihat. Kedua, kepada rakyat Malaysia, lihat bahawa inilah kerajaan munafik yang kita ada, yang melakukan perkara lebih teruk daripada apa yang mereka perjuangkan sebelum ini. Apa juga keputusan
InsyaAllah pada bulan Julai nanti, 10 Julai kita akan berdepan. Dan bagi kepada rakyat Malaysia, saya memang bertekad untuk tidak pernah berundur dan kita akan terus memperjuangkan dengan penuh keberanian dan iltizam. Ingatan saya satu je, kalau saya seorang, Rafi, kawan-kawan lain bercakap 2-3 orang, kita cukup penjara untuk memuatkan kita. Tapi kalau semua orang bercakap, berjuang atas nama kebenaran, saya percaya tidak akan ada mahkamah yang boleh muat nak bicarakan kita. Tetapi penjara tetap muat kepada koruptor-koruptor, penjahat-penjahat yang mempergunakan kerajaan Malaysia atas nama kerajaan ini, merompak, melanun dan buat apa ikut suka mereka.